Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati panel juri International Conference on Social Science and Humanities Ecosac 4. Saya Zuraini Zainal Abidin bersama rakan Hamidah binti Abdul Latif dan Siti Najdah binti Muhammad Nur dari Politeknik Merlimau Melaka akan membentangkan kajian yang bertajuk Tahap Kepuasan Pelancong Tempatan ke Negeri Melaka. Baik, proses kajian ini akan dimulakan dengan pengenalan, diikuti dengan kajian literature, seterusnya metodologi, analisis data dan diakhiri dengan rumusan. Kita mulakan dengan pengenalan. Sektor pelancongan menjadi salah satu pemacu utama dalam kemajuan sosioekonomi sesebuah negara. Ia merupakan pendorong utama dalam pembangunan luar bandar dan bandar. Ia juga memberi manfaat kepada golongan miskin melalui peluang pekerjaan kepada komuniti tempatan dan juga menggalakkan dasar-dasar promosi bagi pertumbuhan pelancongan yang berterusan. Pernyataan masalah bagi kajian ini adalah disebabkan terdapat penurunan dalam kadar pelancongan di negeri Melaka. Justru kami berminat untuk mengkaji tahap kepuasan pelancong tempatan ke negeri Melaka dari aspek destinasi, makanan dan kemudahan infrastruktur. Objektif kajian adalah: pertama, mengenal pasti faktor destinasi yang menjadi tarikan pelancong tempatan. Yang kedua, mengenal pasti faktor makanan. Dan yang ketiga, mengenal pasti faktor kemudahan infrastruktur yang menjadi tarikan pelancong tempatan. Persoalan kajian ini pula adalah untuk menjawab persoalan seperti berikut. Pertama, apakah persepsi pelancong tempatan terhadap destinasi yang menjadi tarikan pelancong ke negeri Melaka? Yang kedua, apakah persepsi pelancong tempatan terhadap makanan yang terdapat di Melaka? Dan yang ketiga adalah, apakah persepsi pelancong tempatan terhadap tahap kemudahan infrastruktur yang terdapat di negeri Melaka? Skop kajian pula adalah tertumpu kepada pelancong tempatan yang datang untuk tujuan melancong, membeli belah, berniaga dan lain-lain. Sama ada mereka datang secara individu, bersama keluarga, rakan-rakan dan sebagainya. Manakala kajian ini penting kerana ianya dapat memberi maklumat tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh pelancong tempatan di sekitar Bandaraya Melaka. Di samping dapat meningkatkan lagi mutu tarikan pelancong tempatan, sekaligus secara tidak langsung ianya dapat mempromosikan Bandaraya Melaka di mata para pelancong di seluruh dunia. Kajian ini amat penting kerana ia dapat mengenal pasti masalah atau isu yang dihadapi oleh pelbagai pihak seperti kaki tangan kerajaan yang sedang berkhidmat. Kajian ini juga dapat membantu pihak pengurusan, khususnya Kerajaan Negeri Melaka, dalam meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan dari aspek destinasi, makanan dan kemudahan infrastruktur. Seterusnya, kajian literature menampilkan beberapa petikan daripada kajian lepas atau keratan akhbar seperti destinasi, di mana menurut Hazwan Hafifi, destinasi merupakan satu kajian menunjukkan jumlah perjalanan yang dilakukan antara berbagai-bagai jenis lokasi. Maklumat yang diperolehi digunakan untuk mengetahui atau menentukan corak perjalanan di dalam satu kawasan yang dikaji. Ahmad Zamani pula telah memetik kenyataan bahawa Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan telah menganjurkan acara Malaysian Kitchen di Kota London untuk memperkenalkan kepelbagaian makanan tempatan kepada warga Britain, dan acara ini didapati telah mendapat sambutan yang hangat daripada warga negara berkenaan. Manakala kemudahan infrastruktur menurut Kamus Dewan
Ia merujuk kepada satu kemudahan dan perkhidmatan asas seperti kemudahan pengangkutan, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Kemudahan ini diperlukan untuk pembangunan dan pertumbuhan sesebuah negara, masyarakat, organisasi dan lain-lain. Bab seterusnya adalah metodologi yang terdiri daripada reka bentuk kajian yang menerangkan kaedah pengumpulan data yang terbahagi kepada dua sumber, iaitu data prima merujuk kepada soal selidik dan juga data sekunder. Berdasarkan statistik pelancongan negeri Melaka, sejumlah 17.02 juta pelancong telah datang ke negeri Melaka pada tahun 2019. Dan daripada jumlah tersebut, seramai 300 orang responden telah dipilih sebagai sampel kajian. Soal selidik yang terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A menerangkan demografi responden dan bahagian B telah dipilih sebagai instrumen kajian. Kaedah pengumpulan data dimulakan dengan kajian rintis atau pilot test. Kemudiannya, soal selidik yang sebenar diedar dan dikumpulkan. Seterusnya, data diproses menggunakan perisian SPSS versi terkini dan dianalisis. Kemudian, dapatan kajian akan dipersembahkan untuk makluman pihak-pihak yang berkenaan. Untuk analisa seterusnya, analisis data, saya serahkan kepada Puan Hamidah binti Abdul Latif bagi menerangkan berkenaan dengan analisis data. Proses seterusnya adalah menganalisis data, dimulakan dengan analisis demografi. So, berdasarkan dapatan, kita lihat jantina lelaki adalah sebanyak 40%, manakala jantina perempuan adalah sebanyak 59%. Untuk umur, daripada 15 hingga 25 tahun, kekerapan adalah sebanyak 214, manakala bagi umur yang di antara 26 hingga 40 tahun adalah kekerapan sebanyak 67, dan umur yang berada di 40 tahun dan ke atas adalah seramai 19. Jadi di antara kategori umur ini menunjukkan bahawa lingkungan umur di antara 15 hingga 25 tahun menunjukkan peratus yang paling tertinggi 71.3%. Seterusnya adalah berkenaan dengan analisis dari skop bangsa yang mana terdiri pada Melayu, Cina dan India. Melayu menunjukkan kekerapan yang paling tinggi sebanyak 93%. Bagi pelancong yang berasal daripada zon 4 zon, iaitu zon timur, utara dan barat serta selatan, zon selatan menunjukkan peratusan yang tertinggi 38% dengan kekerapan sebanyak 114 dibandingkan dengan zon-zon yang lain. Untuk pelancong kali pertama ke Melaka, kebanyakan responden memberi jawapan tidak, iaitu sebanyak 80% dengan kekerapan 243. Untuk pengetahuan tentang negeri Melaka, kami menyatakan kepada 3 aspek daripada surat khabar ataupun majalah, internet dan juga rakan-rakan. Daripada ketiga aspek tersebut, didapati bahawa carian melalui internet menunjukkan peratusan yang tertinggi sebanyak 46.3% dengan kekerapan 139. Seterusnya adalah berkaitan dengan tujuan melancong. Untuk budaya dan warisan, peratusan diperoleh adalah 56.7%.
Untuk alam semula jadi 18.7% dan rawatan akademik 24.7%. Sekarang kita telusuri pula dapatan kajian dari aspek destinasi yang mengandungi 6 item soalan di mana item bergerak di kawasan sekitar dengan mudah menunjukkan skor 371 di tahap sederhana berbanding dengan min purata 3.95. Dan ianya berada pada tahap sederhana. 5 item yang lain pula berada pada tahap yang tinggi. Bagi faktor kedua pula iaitu makanan, terdiri daripada 5 item soalan di mana harga yang ditawarkan adalah berpatutan mencatatkan skor min 3.66 berbanding min purata 3.94 dan juga berada pada tahap sederhana. 4 item yang lain berada pada tahap yang tinggi. Faktor yang terakhir iaitu kemudahan infrastruktur juga mengandungi 5 item soalan dengan item kemudahan tandas yang disediakan bersih mencatatkan skor min 3.74 berbanding 3.91 min purata dan berada pada tahap sederhana. Seterusnya akan disambung oleh rakan saya, Siti Najdah. Dipersilakan. Okey, rumusan yang dapat disimpulkan adalah responden terdiri daripada golongan perempuan dalam lingkungan umur hingga 15 hingga 25 tahun. Majoriti responden berasal dari zon selatan dan ketiga-tiga objektif kajian berada pada tahap yang tinggi dan ini menggambarkan kepuasan seseorang terhadap negeri Melaka. Cadangan, kemudahan dan prasarana pengangkutan serta perhubungan perlu dinaik taraf sehingga menjadi prasarana kelas pertama, terutamanya destinasi yang menjadi tumpuan pelancong perlu dititik beratkan. Selain daripada itu juga, pihak kerajaan harus menjenamakan semula produk pelancongan yang baru agar ianya dapat menarik minat pelancong tempatan dan pelancong antarabangsa. Di samping itu, Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia atau LPPM wajar menyediakan maklumat lengkap tentang sesuatu destinasi menarik yang terdapat di Melaka. Selain itu, aspek keselamatan perlu dipertingkatkan bagi menjamin kepuasan dan kesejahteraan pelancong di samping mempelbagaikan aktiviti yang menarik. Seterusnya, mengadakan kempen Tahun Melaka dengan lebih berkesan. Kesimpulan daripada pembentangan ini, tahap kepuasan pelancong tempatan adalah pada tahap yang tinggi. Banyak khazanah warisan nasional dan pelbagai tapak peninggalan yang terdapat di negeri Melaka. Berbudi bahasa, peramah dan sangat menghargai pelancong merupakan aset penting. Kemudahan infrastruktur dan tahap kebersihan perlu pembaikan untuk mencapai tahap pelancongan ke lestari yang lebih baik. Sekian, terima kasih daripada kami dan semoga kita dapat bersua kembali di platform-platform yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.